baca. Asyik pernah baca Quran. Itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada sesi ini. Bila lihat ada masa yang baik, yang terluang ini, marilah sama-sama kita mengisi masa yang terluang ini untuk kita berkongsi sedikit karangan para ulama berkenaan dengan selawat nariyah. Jadi di kesempatan ini marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kesempatan kita untuk bertemu di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkat, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sampaikan kita sehingga di akhir bulan Ramadan. Dan kita sangat merindui bulan Ramadan ini yang tidak lama lagi akan berlalu pergi. Kerana inilah sunnah para sahabat, apabila mereka masuk kepada bulan Ramadan, mereka sangat gembira kerana mereka tahu ganjaran-ganjaran yang ada di dalam bulan Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlipat ganda. Tetapi apabila bulan Ramadan ini akan berlalu pergi, mereka dah risau dan rasa sedih kerana mereka memikirkan adakah kita ini akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sempatkan kita untuk bertemu ataupun melengkapkan Ramadan pada tahun ini. Dan sunnah Nabi SAW, Nabi start mula baca Allahumma ballighna Ramadan ketika awal Muharram lagi. Nabi akan doakan supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini ada kesempatan sikit kita nak kongsi sedikit berkenaan dengan selawat nariyah. Yang keduanya, marilah selawat yang kita membaca selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW yang mengajar kita tentang erti kehidupan cara Islam dan adab-adab yang terpelihara. Maka rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah menganugerahkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan yang dikasihi sahabat-sahabat Facebook sekalian, jadi tak ada masalah sahabat-sahabat untuk melihat selepas ini video-video ini, boleh, tak ada masalah. Jadi saya dapat kongsikan tentang selawat nariyah ini dengan harapan supaya pembacaan selawat nariyah ini dapat diamalkan oleh para sahabat-sahabat sekalian dan diri saya sendiri. Kerana inilah salah satu amalan yang besar yang diamalkan oleh para ulama terdahulu. Baik, kita nak masuk dalil yang keempat berkenaan dengan selawat nariyah ini. Apakah dalil yang keempat yang membolehkan kita membaca selawat nariyah, terutamanya pada permohonan kita yang keempat, kalau tak silap, sambungan yang lepas, iaitu watuna lubihir raghaib. Kita nak tahu apa dia dalil yang boleh kita membaca watuna lubihir raghaib, satu permohonan yang mana permohonan itu bermaksud segala keinginan kita akan dapat dicapai melalui keberkatan baginda Nabi SAW. Kita nak tengok dalil. Sekarang ni zaman akhir zaman ini, kita nak bahas sesuatu
kita kena ada dalil yang kuat untuk membuktikan bahawa ianya boleh diamalkan. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah ini, mereka mengamalkan satu amalan bukanlah tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama ahli sunnah wal jamaah ini, mereka beramal sesuatu perkara itu pasti ada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tak ada masalah untuk kita mengamalkan benda-benda ini. Adapun golongan-golongan yang mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif, kita perlu faham bahawa hadis dhaif ini adalah hadis Nabi SAW. Cuma dari segi perawinya mungkin ada kelemahan sedikit di situ, ataupun dari segi sanadnya tidak sampai, ataupun dari segi matanya banyak, ataupun berlainan dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini tidak dilafazkan oleh Nabi SAW, tetapi hadis yang direka-reka untuk menjadikan sesuatu itu besar ganjarannya, padahal tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka hadis yang kita nak baca ini adalah yang menunjukkan bukti bahawa kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan selawat nariyah ini melalui keberkatan baginda Nabi SAW. Tapi sebelum tu, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan mengajakkan sahabat-sahabat untuk sama-sama kita membaca selawat nariyah ini. Moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dua kali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, moga-moga Allah mengira amalan pembacaan selawat nariyah ini. Perlu diingatkan sekali lagi bahawa harapan saya berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian yang mendengar, yang melihat video ini adalah saya nak mengajak semua sahabat-sahabat serta ahli keluarga sahabat-sahabat untuk kita mengamalkan selawat nariyah ini. Kalau berat sangat untuk mengamalkannya, sekurang-kurang sehari sekali pun jadilah. Sesungguhnya berselawat ini sangat besar manfaat di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak masuk dalil yang keempat. Kita nak cari ataupun kita nak dengar dalil yang keempat berkenaan dengan dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariyah ini. Maka dalil yang keempat, dalil untuk menunjukkan kita boleh membaca selawat nariyah ini dalam permohonan kita yang keempat, wa tunalu bihir raghaib. Apa dia? Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkatalah pengarang kitab ini yang dikarang yang ditulis oleh guru kami, iaitu Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Setiap orang pasti menginginkan kesihatan yang sempurna. Semua orang nak sihat. Tidak ada seorang pun yang ingin dirinya sakit. Akan tetapi sekiranya Allah memberikan kepadanya kesakitan, itu adalah kafarah Allah SWT. Allah nak membayar kembali dosa-dosa kita, dan Allah nak mengampunkan, nak menghilangkan dosa-dosa kecil ini daripada kita. Maka kesakitan ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata Allah hanya membuat perkara yang baik saja, tidak boleh. Ataupun kita mengatakan bahawa aku jadi jahat ini semua Allah yang suruh aku jadi jahat, tak boleh. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Sebab itu Allah sediakan untuk orang yang melakukan kebaikan dan kejahatan ini apa dia? Dosa dan pahala. Dan Allah sediakan balasan selepas itu. Bila orang tu membuat pahala dan membuat dosa, maka Allah sediakan di akhirat nanti apa ganjaran dia, apa dia? Bagi yang beramal soleh, Allah sediakan untuknya syurga. Dan siapa yang melakukan kejahatan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sediakan untuknya neraka. Tetapi khusus untuk umat Islam, walaupun dia mati dalam keadaan dosa yang banyak, tetapi dia tidak pernah sekali syirik kepada Allah Subhanahu Taala, Allah tetap mengasihi, mengampuni mengasihi hamba-hambanya. Setelah habis azab orang Islam, maka dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga, kecuali orang Islam yang telah murtad dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia mati, dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bertaubat, kemudian dia syirik, lepas tu dia bertaubat, kemudian dia mati, maka Allah ini Maha Pemurah dan Maha Penyayang dan Maha pemberi taubat. Maka Allah akan menerima taubatnya, insya-Allah, biiznillah, dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua orang nak kesihatan dia sempurna. Kalaupun suatu saat terkena sakit, pasti ingin sembuh seperti sedia kala sebelum sakit. Orang yang sakit pasti dia nak seperti sedia kala. Kita demam, kadang-kadang demam teruk, tak boleh buat apa kerja pun, nak bangun pening, badan tak larat, tak ada kekuatan dah. Allah tarik kejap nikmat itu.
maka pastinya setiap orang yang sakit itu dia nak kembali kepada kesihatan yang asal. Pasti ingin sembuh seperti sedia kala sebelum sakit. Maka di sini ada satu kisah yang Nabi sebut di dalam hadis Nabi SAW, di mana dikatakan di sini Rasulullah SAW adalah termasuk sebab bagi kesembuhan seseorang yang sakit dan kembali pulih seperti sedia kala sebelum sakit, dan bahkan lebih sempurna daripada sebelum menderita sakit. Subhanallah. Rasulullah ini seperti mana yang saya nyatakan pada sesi-sesi yang lepas, Rasulullah ini merupakan adalah asbab yang Allah jadikan untuk kita mendapat keberkatan daripada baginda Nabi SAW. Ubat yang kita makan untuk menghilangkan rasa sakit, itu asbab yang Allah memberi kita untuk kita jadi sihat. Dan asbab-asbab ini kita kena yakin bahawa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab-asbab ini juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah jadikan sesuatu itu dan tiada macam mana asbab ini juga, asbab-asbab ni maknanya sebab-sebab yang membolehkan kita ni jadi sihat. Contohnya kita jangan yakin bahawa kita pergi jumpa doktor dan doktor bagi ubat kepada kita, kita jangan yakin bahawa ubat itu yang menjadikan kita rasa sembuh daripada sakit. Bukan. Sebenarnya ubat itu tidak mempunyai apa-apa pun. Yang memberi sembuh daripada sakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan nasi itu bukan beri kenyang kepada kita, tetapi kenyang itu datang daripada Allah SWT. Buktinya ada setengah orang yang makan terlalu banyak tetapi tak kenyang-kenyang. Kerana kenyang itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan datang daripada nasi. Nasi, ubat adalah sebab untuk kita dapat kenyang. Tapi Allah boleh tukar tak? Nasi itu kalau kita makan banyak sekali pun tak kenyang, boleh tak? Allah boleh jadikan. Ini seperti mana yang telah berlaku pada Sayyidina Ibrahim AS kepada anaknya Sayyidina Ismail AS. Yang mana dalam kisah yang Nabi Ibrahim AS ini, dia bermimpi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, yang mana Allah memerintahkan Sayyidina Ibrahim AS ini untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail AS. Dan bila sampai hari untuk disembelih Nabi Ismail ini, maka asalnya kita faham secara logik akal kita yang terhad ini, kita memahami bahawa setiap benda tajam itu mampu membelah, mampu mengoyakkan, mampu memotong sesuatu benda. Tetapi tajam itu adalah asbab ataupun sebab satu benda itu boleh terbelah, boleh terpotong. Tetapi Allah nak tukarkan asbab itu, pisau yang tajam itu tidak dapat menyembelih Sayyidina Ismail, boleh ke tidak? Boleh. Ini terjadi pada Nabi Ismail AS dan bapaknya, ayahnya Sayyidina Ibrahim AS. Allah menukarkan asbab yang asbab yang asalnya tajam, pisau yang tajam ini dapat membelah, tetapi Allah tukar asbab itu, pisau yang tajam tidak dapat membelah. Itu kuasa Allah Subhanahu Taala, Allah boleh menjadikan. Maka kita kena fahami bahawa sebab-sebab yang berlaku kepada kita ini juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dalam kitab ini, kata guru kami, Rasulullah juga termasuk dalam sebab bagi kesembuhan seseorang. Bukan Rasulullah yang memberi kesembuhan kepada orang. Rasulullah bukan yang beri hidayah. Rasulullah membawa hidayah. Rasulullah bukan yang beri sembuh orang yang sakit, tetapi Rasulullah membawa berkat. Doa Rasulullah itu yang memberi kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu Taala. Rasulullah bukan penyelesai masalah umat,
tetapi Rasulullah memberi jalan kepada umat untuk menyelesaikan masalah. Ini semua keberkatan yang ada pada Rasulullah. Tetapi satu golongan yang sesat, dia memahami bahawa kita ini telah syirik kepada Allah SWT kerana meminta direct kepada Rasulullah, bukan minta kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu bahana akhir zaman. Okey, kita baca hadis ini. Maka Rasulullah juga termasuk dalam sebab-sebab kesembuhan seseorang yang sakit dan kembali pulih seperti sedia kala sebelum sakitnya. Bahkan bila orang itu sembuh di atas doa Rasulullah, maka anggota badan yang sakit asalnya lebih sempurna daripada sebelumnya dia sakit. Contoh, kita dah baca pada hadis yang lepas-lepas bahawa ada seorang sahabat buta, dia tak boleh melihat, tetapi setelah Rasulullah meludahi dan Rasulullah masuk balik mata sahabat tersebut, maka mata yang telah dipegang dan dari tangan Rasulullah ini lebih jelas daripada sebelumnya. Subhanallah. Ini satu mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat ni apa? Benda yang tidak boleh difikir oleh akal fikiran. Maknanya ini semua kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu kita tak boleh membayangkan Allah Subhanahu Ta'ala dalam sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak boleh membayangkan Allah Subhanahu Ta'ala seperti mana kita bila orang kata gajah macam mana? Gajah tak ada depan mata kita, tapi bila orang tanya anak kita tanya kepada kita, ayah, gajah macam mana? Takkan kita nak bawa gajah duduk depan kita, kena pijak kita. Tetapi kita bayangkan dalam akal fikiran, gajah macam ni, hasil daripada pemerhatian kita sebelum ni di zoo, maka kita boleh cerita, anak, gajah ini dia ada belalai, badan dia besar, dia makhluk haiwan yang paling besar di dalam hutan. Maka kita boleh ceritakan. Tetapi tentang Allah Subhanahu Ta'ala, kita tak boleh bayangkan zat Allah Ta'ala. Kata Imam Zunnun Al-Misri dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu zalik, ataupun fallahu bi khilafun zalik. Apa yang tergambar di dalam fikiranmu, maka Allah bukan seperti itu. Maknanya akal fikiran kita tak boleh bayangkan Allah ini ada tangan ke apa, tak boleh bayangkan. Apa yang terbayang di dalam fikiran kita ni adalah, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ada satu golongan yang membayangkan, dia mengatakan Allah ada tangan, Allah duduk di atas arasy. Itu semua bukan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tak masuk lagi. Baik, kita membaca satu hadis ni. An Habib ibni Fuwaiq anna abahu kharaja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ainahu mubiyaddatani la yubsiru bihima syai'an. فسأله ما أصابك فقال وقعد رجلي على بيض الحية فأصيب بصري فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني فأبصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لأبن 80 وإن عينيه لمبيضتان أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bermaksud Habib bin Fuwaiq berkata, seorang sahabat Nabi, dia menceritakan tentang ayahnya bernama Fuwaiq, anak dia nama Habib. Habib bin Fuwaiq berkata bahawa ayahnya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kedua mata ayahnya menjadi putih dan tidak dapat melihat apa-apa. Dia jadi putih. Tak boleh melihat apa, butalah. Buta kan? Kenapa dia jadi macam tu? Nabi bertanya kepada Habib ni, kepada anak Fuwaiq ni, anak sahabat Nabi ni, apa yang menimpamu? Maka ayahnya menjawab, kedua kakiku menginjak telur ular, terpijak telur ular, terkena racun kot, wallahu alam. Lalu mataku terkena kebutaan. Lalu mataku terkena kebutaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya, lalu ia dapat melihat. Aku melihat ni, ayah nak cerita apa, anak dia cerita balik. Bila
bila mana Fuaid ni sahabat Nabi SAW, dia berjumpa dengan Rasulullah, bawa anak dia bernama Habib. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa dengan kamu? Mata aku tak boleh nampak. Lalu bila dah diludahi oleh Rasulullah SAW, maka anak dia cerita, Habib cerita kembali. Habib ni bercerita kembali bahawa aku melihatnya dapat memasukkan benang ke lubang jarum, padahal usianya 8 tahun, sedangkan kedua matanya telah menjadi putih. Ini diceritakan kembali oleh anak kepada sahabat Nabi ini yang telah Nabi ludahkan pada mata ayahnya. Maka dia cerita balik bahawa bila mana aku melihat Rasulullah SAW meludahi kepada mata ayahku, aku melihat ayahku ketika dia nak jahit satu benda, dia berjaya memasukkan benang ke dalam lubang jarum yang ketika itu usia ayahnya menjangkau 80 tahun. Kita fahamlah kalau umur 80 tahun ni macam-macam lah penyakit ada, sehingga mata pun ada selaput, tak nampak sangat, kurang jelas. Subhanallah. Tengok hadis ini diceritakan bahawa seorang sahabat dan anak kepada sahabat Rasulullah pergi berjumpa dengan Rasulullah ketika ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya Fuaid ini, bapa kepada Habib, sahabat Nabi, dan anak sahabat Nabi ini pergi berjumpa dengan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, mata aku tidak boleh lihat. Tapi mereka ni berjumpa dengan Rasulullah. Mereka ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Kenapa mereka tak minta kepada Allah terus? Sebab mereka faham bahawa pada Rasulullah itu ada keberkatan yang sangat luar biasa. Dan kerana apa? Kerana doa dan apa yang ada kepada badan baginda ini merupakan satu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Dan ini juga apabila Nabi meludahi mata sahabat Nabi dan menjadikan mata sahabat Nabi itu jelas dan seperti sedia kala, ini membuktikan juga mukjizat Nabi SAW. Kata guru saya, mukjizat Nabi sepanjang hayat Nabi SAW ini yang Allah berikan kepada Nabi SAW ini adalah melebihi daripada 3,000 mukjizat. Subhanallah. Setiap yang berlaku itu Allah akan jadikan kepada Nabi ini mukjizat. Kenapa? Mukjizat ini adalah ajiz. Ajiz ini adalah menenggelamkan segala-gala benda-benda yang batil ataupun segala benda-benda yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mukjizat ini dia menyangkal segala benda yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat ini Allah turun untuk membuktikan tentang kerasulan Nabi SAW dan membuktikan bahawa Nabi ini benar dan agama kafir Quraisy ini adalah tidak benar. Maka ini adalah pembuktian bahawa Nabi SAW ini ada satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah beri mandat kepada Rasulullah SAW ini untuk membantu umat Islam seluruhnya. Jadi itu pada zaman sahabat. Sahabat menggunakan sebaik mungkin Rasulullah ini, memanfaatkan guru mereka iaitu Rasulullah SAW ini untuk mendapat keberkatan dan kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW. Itu pada zaman sahabat. Bagaimana dengan kita pula? Bagaimana kita nak mendapat pertolongan daripada Nabi SAW dengan berkat Nabi SAW yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah dengan memperbanyakkan salawat. Saya sendiri mengaku tidak banyak bersalawat kepada Nabi, tapi dengan cara ini, bila kita buat live, kita mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berselawat kepada Nabi SAW, kita akan rasa timbul pada diri kita ini untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kalau ada ahli keluarga kita yang sakit,
kita ajarkan dia banyak selawat selain daripada doa-doa yang kita tahu. Banyakkan berselawat, bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar satu tazkirah yang mana ada satu ulama ini dia mengarang tentang kelebihan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama itu mengatakan, barang siapa di antara isteri-isteri kamu yang sedang mengandung, maka bertawassullah dengan Rasulullah, dan berselawatlah kepada Nabi dan mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah memudahkan urusan isterimu untuk melahirkan anak bila sampai satu tempoh nanti. Subhanallah, berselawat dan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah baca hadis-hadis Nabi, dan saya telah kongsikan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana dibolehkan kita untuk bertawassul kepada Rasulullah. Kerana ada satu hadis Nabi mengajar kepada sahabat yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi untuk berjumpa dengan khalifah, satu khalifah, tapi dia tak sempat ataupun tidak sempat untuk berjumpa dengan khalifah. Maka diajarkan sahabat itu kepada sahabat lain tentang doa yang pernah dia dengar daripada mulut Nabi, tentang doa itu tentang bertawassul kepada Rasulullah. Dan doa itu datang daripada mulut Nabi SAW. Dan Nabi ajar kepada seorang sahabat, sekiranya ada masalah, baca doa ini tentang bertawassul kepada Rasulullah dan sebutlah nama aku di dalam doa ini. Ini satu kebolehan yang membolehkan kita untuk bertawassul kepada Rasulullah SAW. Nanti saya kongsi sekali lagi doa yang dibenarkan untuk kita bertawassul kepada Rasulullah SAW. Maka dalam hadis ini, sikit lagi, hadis ini tersebut diterangkan bahawa sahabat bernama Fuaid, anak dia Habib, tanpa sengaja menginjak telur ular. Akibatnya kedua-dua matanya beliau memutih dan tidak boleh melihat. Lalu Nabi SAW meludahkan mata kepada mata sahabat bernama Fuaid ini, dan ternyata dapat melihat lagi. Bahkan sampai usia senja umur 80 tahun, sahabat Fuaid masih boleh memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Maknanya penglihatan setelah sahabat Fuaid ini bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah meludahi matanya, maka penglihatannya lebih jelas daripada sebelum ni. Berkat Nabi SAW dalam mengembalikan penglihatan seseorang tidak hanya berlaku pada zaman Nabi masih hidup. Setelah wafat, berkat tersebut masih terjadi pada umatnya, sebagaimana dalam setengah riwayat bukan sahaja pada zaman Nabi hidup saja, setelah kewafatan baginda Nabi SAW juga sahabat bertawassul kepada Rasulullah SAW. Diceritakan dalam satu kisah, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi berkata, dulu dalam pengembaraanku mencari ilmu, aku memasuki sebahagian kota, aku menjumpai seorang guru di mana aku perlu tinggal di situ untuk belajar dengan beliau. Dia pergi masuk pada satu kota, satu daerah untuk dia menuntut ilmu. Ini adalah sunnah para ulama, yang mana mereka ini tak gerti duduk diam. Mereka ni akan bermusafir untuk untuk mencari ilmu. Sebab itu kita tengok kebanyakan ulama Nusantara, terutamanya mereka ni duduk di Mekah sampai berpuluh tahun, sampai jadi alim, sampai menjadi faqih, sampai digelar sebagai alim rabbani, sampai digelar sebagai al-musnid. Subhanallah, bila tahap itu kita mengatakan mereka ini sangat tunduk kepada Allah Subhanahu taala, mereka ini sangat jihad, sangat mujahadah dalam mencari ilmu. Maka pada malam itu dia pergi duduk, dia cari satu tempat untuk dia tinggal di mana, dan dia
dia merasakan bahawa memang dalam pemusafiran dia tu dia bawa belanja yang sedikit, dan dia pergi musafir pergi bermusafir mencari ilmu ni, daripada negeri dia ke negeri yang dia cari ilmu tu sangat jauh. Nak patah balik, Allahu Akbar, memakan masa. Maka pada malam hari aku habiskan waktu aku dengan membaca apa yang dia telah belajar pada siang hari. Sedangkan siang hari aku habiskan belajar dengan guruku. Pada suatu malam ketika aku duduk sedang menyalin catatan, Al-Imam Hafiz Ya'qub Sufyan Al-Fasawi ini dia merupakan ulama hadis, Maka pada satu malam itu dia sedang menulis hadis-hadis Nabi SAW, sehingga larut malam tiba-tiba air mataku mengalir di pipi, dan aku tidak boleh melihat lampu dan kamar di sekelilingku. Ya Allah, dia tengah tulis hadis-hadis Nabi SAW, tiba-tiba dia tak boleh nampak apa-apa. Cahaya yang dia hidupkan, pelita ke apa, kamar di bilik dia pun dia tak nampak apa-apa. Maka aku menangis kerana aku terputus belajar dan kerana ilmu yang akan luput dariku. Dia risau, dia menangis teresak-esak sehingga dia kata lepas ni confirm dah, aku tak boleh menuntut ilmu sebab mata aku tak boleh nampak dah. Aku menangis dengan kerasnya hingga bersandar pada lambungku sampai akhirnya aku tertidur. Bila dia tertidur, ada satu perkara ajib yang berlaku kepadanya. Di dalam tidurku aku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nak menceritakan bahawa keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan terjadi hanya di waktu zaman Rasulullah hidup, tetapi ianya boleh berlaku setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia tertidur, dia rasa sedih, matanya tidak boleh lihat, dia tertidur, dia bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpinya. Baginda Nabi SAW memanggilku, "Hai Ya'qub bin Sufyan, mengapa kamu menangis?" Rasulullah tanya kepadanya. Aku menjawab, "Ya Rasulullah, penglihatanku hilang. Aku bersedih kerana tidak boleh menulis sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Aku juga jauh daripada negeriku." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Mendekatilah engkau kepadaku." Rasulullah panggil dekat. Aku mendekatkan diriku kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menyapukan tangannya kepada kedua-dua mataku. Dalam mimpi, Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, ketika mana dia bersedih sehingga dia tidur kerana matanya tidak boleh melihat lagi, dalam mimpinya Rasulullah panggil, "Hai Ya'qub, mai sini." Rasulullah ambil tangan Rasulullah SAW dan sapukan tangan Rasulullah itu kepada kedua-dua mata Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi ini. Dan seakan-akan sambil membaca sesuatu. Ketika dia mendengar Ya'qub bin Sufyan ni, ketika Rasulullah sapukan tangan Rasulullah kepada kedua-dua mata dia, dia mendengar sesuatu umpama Rasulullah membaca jampi lah, membaca ruqyah kepadanya. Kemudian aku terbangun daripada tidur. Bila mana dia Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan ini bangun daripada tidur, ternyata aku dapat melihat lagi. Maknanya asalnya dia menangis sehingga dia tertidur kerana tak boleh lihat. Bila dia berjumpa dengan Rasulullah membaca ruqyah dan mengubatinya, maka bila dia terbangun daripada tidur, dia dapat melihat kembali, matanya kembali pulih seperti sedia kala. Dan aku ambil salinan-salinanku dan aku duduk lagi di bawah lampu untuk menulisnya. Dia sambung balik menulis hadis-hadis Nabi SAW. Kisah ini saya boleh berkongsi kepada tuan-tuan kerana saya yakin dan saya pernah mendengar nama-nama kitab ini yang disebut oleh guru kami Syekh Omar Kalash Al-Husaini tentang kitab ini. Jadi saya yakin dengan guru kami
Dan kisah-kisah ini dan jadi saya kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Kisah ini iaitu kisah Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah membaca ruqyah kepada matanya ini, diriwayatkan oleh ramai para ulama ahli hadis seperti siapa dia? Al-Hafiz Al-Mizi dalam kitabnya At-Tahzib Al-Kamal. Ini nama kitab ni saya pernah dengar daripada guru kami, iaitu Syekh Omar Muhammad Kalash Al-Husaini Al-Syafi'i. Dan di dalam diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Asy-Syi'ar A'lam Al-Nubala, dan dalam kitab Tarikh Al-Islam wal Wafayat Al-Masyahir wal Al-A'lam, dan dalam diriwayatkan juga adalah oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Bidayatul wal Hidayah wan Nihayah, dan diriwayatkan oleh juga Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Tahzib At-Tahzib. Maka akhirnya saya nak sebagai penutup, Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi yang saya ceritakan tadi, ia merupakan seorang ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Karyanya sampai sekarang menjadi rujukan para ulama dan pelajar ilmu hadis. Beliau wafat pada tahun 277 Hijrah. Maknanya orang yang mengamalkan sunnah Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang membaca tentang Nabi, orang yang sangat rindukan Nabi, Nabi akan datang untuk membantu dengan Nabi membaca ruqyah kepada Al-Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Tidak mustahil, kerana Nabi pernah menyebut dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka itu adalah aku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku, wajah yang sebenar. Kita yakin dengan hadis Nabi SAW di atas bantuan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini adalah satu keberkatan dan mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga kita amalkan selawat nariah ini, dan saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama mengamalkan selawat nariah ini. Moga-moga perkongsian ini dapat mempanjangkan amal jariah kita, selagi mana orang yang kita share kan maklumat ini mengamalkannya, lagi itu amal jariah kita ini berpanjangan sehingga yaumul akhirah. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan mengambil masa tuan-tuan yang memang lama. Jadi kalau ada komen, ada tersalah maklumat ataupun tersalah perbahasan, ataupun ada maklumat-maklumat yang saya sampaikan ini meragu-ragukan, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di bawah. Moga-moga saya doakan tuan-tuan berada dalam kesihatan yang baik dan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu taala bersama keluarga-keluarga. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.